Tuan-tuan, kita dah melepasi persimpangan yang besar dalam politik kita bila mana Tuanku Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong dengan kebijaksanaan Baginda telah memilih kita sebagai satu kumpulan yang memilih perpaduan dan menolak kumpulan yang menolak kepada perpaduan, yang nak kepada perpecahan. Tetapi di depan kita cabaran ialah lebih besar. Cabaran di depan kita jauh lebih besar kalau kita bercakap soal ekonomi. Paras kadar upah dalam negara kita hanya mencecah 34% daripada KDNK. Jauh ditinggalkan oleh Singapura, 39.5%. Apatah lagi Korea Selatan, 45%. Ataupun negara yang termaju, US, 50.4%. Dan 16% daripada kadar upah itu, daripada KDNK itu, ialah upah untuk B40 yang menjadi sebahagian 40% terendah pendapatan mereka dalam negara kita. Kalau kita bercakap dalam soal beli rumah, kitalah orang muda yang paling menderita sebab kita dalam proses nak membeli rumah. Harga rumah yang semakin mahal. Kalau kita bercakap soal hutang negara, yang sekarang ini hutang dan liability negara dah mencecah lebih 1.5 trilion. Dan kalau kita dihidangkan dengan semua data-data ini, sudah tentulah kita sedang mewarisi sebuah negara yang banyak masalah perlu kita selesaikan. Masa ini bukan masa untuk kita tuding jari, kerana pemimpin ataupun kerajaan terdahulu juga telah memberikan jasa di depan kita dengan masalah-masalah yang banyak tadi. Kita harus mengambil tanggungjawab itu. Dan yang lebih besar yang saya fikir perlu untuk kita faham kenapa kita bersama di sini, kenapa kita menggagaskan soal perpaduan, apa yang menyebabkan kita boleh bersatu, saya yakin kerana kita ada satu common enemy yang cukup besar. Iaitu apa dia? Iaitu kita berdepan dengan satu coalition yang keterlaluan berpolitik, yang memilih untuk menjadi populis dalam isu KWSP umpamanya. Mereka tak kisah rakyat kita tak ada pendapatan bila bersara, tak ada duit bila bersara. Bagi mereka, mereka nak popular. Mereka nak gunakan isu KWSP ini untuk menghadapi perahan raya negeri. Mereka ini kita juga berdepan dengan satu coalition yang memainkan isu Melayu, isu kaum secara keterlaluan. Mereka tak peduli komposisi kabinet yang hanya dimonopoli oleh kaum tertentu sahaja. Mereka tak peduli soal Sabah Sarawak. Mereka boleh bercakap dengan tanpa tanggungjawab. Dan yang lebih berbahaya, saudara-saudara, saya datang daripada Terengganu. Dan sebahagian daripada pemimpin politik di Terengganu ini, dia membawa pemikiran politik Islam yang berbeza dengan kita yang berada dalam Dewan ini. Tidak ada politik yang lebih berbahaya daripada politik yang melihat bahawa hanya kumpulan mereka yang akan menuju ke syurga dan lawan-lawan mereka akan pergi ke neraka. Ini masalah besar dan saya yakin kita dalam ini, betul, kadang-kadang kita pun ada tergelincir juga. Tetapi kita ada had sempadan kita. Tetapi saya yakin semua parti yang bernaung di dalam kerajaan perpaduan ini, kita memilih jalan tengah. Kita memilih titik perpaduan kerana kita sayangkan negara kita.